Salam sejahtera, saya Iza Aziz Fauzi. Dan saya Roslida Amin. Kami akan bersama saudara lagi malam ini dalam Berita TV3. Antara berita-berita penting malam ini, saudara. Majlis Bersama Jabatan atau MBJ dan Majlis Bersama Kebangsaan atau MBK dimansuhkan. Polis memberkas 2 pencolek dan merampas RM50,000 wang tebusan setelah budak lelaki dibebaskan. Berita selanjutnya. Majlis Bersama Jabatan atau MBJ dan Majlis Bersama Kebangsaan atau MBK mansuh ekoran keputusan kerajaan membatalkan pengeliling perkhidmatan bilangan 2 1979. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Yusof Noor berkata, keputusan membatalkan pengeliling itu dibuat oleh Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya minggu lalu. Menurutnya, kerajaan sedang mengkaji untuk menubuhkan apa yang disifatkannya sebagai saluran perundingan yang lebih baik untuk perkhidmatan awam. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam sidang akhbarnya di Ibu Negara pagi tadi. Isu MBJ menjadi pertikaian antara Jabatan Perkhidmatan Awam dengan Kongres Kesatuan Sekerja dalam Perkhidmatan Awam atau QPEX sejak tahun 1987. Wartawan kami, Wiyoli, menghubungi Presiden QPEX, Encik E. Raghunathan, untuk mendapatkan pendirian QPEX berhubung keputusan Jemaah Menteri itu. Kesatuan-kesatuan di sektor awam kini tiada satu forum untuk bukan sahaja menyorankan rungkutan-rungkutan mereka di peringkat Majlis Bersama Jabatan, malahan di peringkat Majlis Bersama Kebangsaan. Menurut Encik Raghunathan, QPEX akan mengadakan mesyuarat tergempar jawatan kuasa kerjanya untuk menentukan tindakan selanjutnya. Mengulas saranan Datuk Dr. Yusof Noor supaya pekerja mengemukakan masalah mereka kepada ketua jabatan sebagai langkah sementara, Encik E. Raghunathan berkata langkah itu tidak bertepatan dengan semangat perhubungan perusahaan. Polis menahan 2 lelaki dan menjumpai semula RM50,000 yang dipercayai wang tebusan satu kes penculikan Sabtu lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Ahmad Maulana Babji berkata, kedua-dua lelaki berumur dalam lingkungan 20 tahun itu ditahan dalam 2 tangkapan berasingan di Kuala Lumpur kira-kira sejam selepas mangsa tebusan dibebaskan. Anak lelaki seorang peniaga berusia 5 tahun itu diculik Khamis lalu kira-kira pukul 11 pagi apabila pulang daripada kelas tadikanya. Beliau berkata polis mendapat tahu kejadian itu daripada orang ramai. Penculik-penculik itu mula dikesan menerusi sumber yang ada walaupun tidak mendapat kerjasama daripada keluarga mangsa. Budak lelaki itu dibebaskan Sabtu lalu kira-kira pukul 9 malam di Wisma Shaw, Jalan Cangkat, Tambidola. Grade baru beras tidak akan diumumkan selagi ada pihak yang mahu mengambil kesempatan daripada keputusannya itu. Menteri Pertanian Datuk Seri Sanusi Junid berkata pengumuman mengenai rancangan itu 2 minggu lalu menyebabkan kegiatan menyedut beras meningkat. Tempoh hari saya membuat satu pengumuman mengatakan saya akan membuat pengumuman mengenai grade ni dalam masa yang singkat. Sebenarnya saya kata macam tu kerana saya nak tengok reaksi di pasaran. Apabila saya buat pengumuman itu, saya tengok banyak dah orang mula nak seluduk lebih banyak beras. Kerana dia orang nak lunggukkan supaya bila kita buat pengumuman nanti dapat untung besar. Saya fikir kerja macam ni kena berhentilah. Kalau tak berhenti menyeludup, sampai bila pun saya tak akan kurangkan grade. Datuk Seri Sanusi berkata demikian selepas merasmikan seminar pembersihan air dan persekitaran di Ibu Negara pagi tadi. Menurut Datuk Seri Sanusi, cadangan untuk mengurangkan grade beras daripada 13 kepada 3 bukan untuk menguntungkan penyeludup. Oleh itu katanya, pengumuman mengenainya tidak akan dibuat selagi perbuatan itu dilakukan. Sistem 3 grade itu akan menyelaraskan kualiti beras dan mengelakkan kegiatan penyelewengan yang mencampurkan beras daripada kualiti yang berlainan. Mengenai perkembangan terbaru Usaha Menyelamatkan Koperasi Usaha Bersatu atau KUB, Datuk Seri Sanusi enggan mengulas. Tak ada perkembangan. Sebelumnya, Datuk Seri Sanusi Junid merasmikan seminar pembersihan air dan persekitarannya. Seminar 3 hari ini dihadiri oleh 170 peserta daripada agensi kerajaan dan swasta. Datuk Seri Sanusi juga mengumumkan penukaran nama Jabatan Parit dan Tali Air kepada Jabatan Pengairan dan Saliran. Seminar ini dianjurkan oleh Jabatan Parit dan Tali Air Malaysia dengan kerjasama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Anugerah Sastrawan Negara tahun lalu tidak ada pemenang. Pengerusi panel Anugerah Sastra Negara Encik Anwar Ibrahim mengumumkan daripada pencalonan yang dikemukakan belum ada tokoh yang layak
menerima anugerah kesusastraan itu. Beliau juga mengumumkan pencalonan tahun ini berakhir pada 31 Ogos. Perkembangan dunia sastra negara tidak begitu menggalakkan. Menteri Pendidikan Encik Anwar Ibrahim berkata, langkah-langkah tertentu perlu diambil bagi memastikan budaya sastra tidak berkubur bersama arus pembangunan. Saya ingin menganjurkan agar pimpinan universiti terutamanya, maktab-maktab perguruan juga, memikirkan perkara ini dengan lebih serius lagi dan menganjurkan agar minat tentang sastra dan budaya di universiti itu diperluaskan, tidak semata-mata dalam disiplin sastra dan bahasa sahaja, tetapi dalam semua disiplin di universiti. Universiti harus dihidupkan dan dikembangkan dengan satu minat yang lebih meluas dan menyeluruh tentang dunia sastra dan budaya. Dan kalaupun ada anggapan yang bahawa beberapa aspek budaya dan sastra itu bertentangan dengan nilai-nilai moral dan akhlak seperti yang dibahaskan oleh beberapa anak mahasiswa kita, perkara ini harus dijelaskan dan perkara ini tidak harus menghambat atau menghalang perkembangan sastra dan budaya keseluruhannya. Beliau berkata demikian di Majlis Perasmian Minggu Sastra 1989 di Dewan Bahasa dan Pustaka atau DBP pagi tadi. Hadir sama di majlis inilah pengerusi Lembaga Pengelola DBP Haji Abdul Rahim Bakar dan Ketua Pengarah DBP Haji Jumaat Muhammad Nur. Encik Anwar yang juga pengerusi panel Anugerah Sastra Negara mengumumkan tidak ada calon yang layak untuk memenangi Anugerah Sastrawan Negara tahun lalu. Menurutnya, panel anugerah mendapati penulis yang dicalonkan belum layak menerima anugerah tertinggi kesusastraan negara itu. Untuk anugerah tahun ini, tarikh tutup pencalonannya ialah pada 31 Ogos. Di majlis ini, Encik Anwar juga melancarkan kaset bertajuk Puisi-Puisi Malaysia 2 yang mengandungi 12 puisi oleh penulis tempatan. Rakaman video potret sastrawan Malaysia yang menggambarkan kisah hidup dua penerima anugerah sastrawan negara, Chris Mas dan Datuk Shah Nur Ahmad juga dilancarkan. Kaset Puisi-Puisi Malaysia 2 dijual dengan harga RM10, sementara video potret sastrawan Malaysia berharga RM50 setiap satu. Bagaimanapun dalam dunia hiburan, penghibur Malaysia Sudirman Haji Arsyad memenangi anugerah muzik popular Asia pertama yang berlangsung di Royal Albert Hall, London malam tadi. Sudirman dipilih artis yang menunjukkan persembahan terbaik oleh jemaah hakim. Dia menewaskan 8 penyanyi lain termasuk Anita Sarawak dari Singapura, Epo dari Jepun dan dari Hong Kong, Leslie Chung. Sudirman memenangi anugerah itu dengan lagu A Thousand Smiles. Syabas dan tahniah kepada Sudirman Haji Arsyad. Badan Pencegah Rasuah atau BPR mendapati tiada bukti penyelewengan atau rasuah dalam bahagian pinjaman perumahan kerajaan. Ketua Setiausaha Kementerian Keuangan Tan Sri Zain Azrai berkata, laporan BPR mengenai skim pengurusan keuangan bahagian itu diterima minggu lalu. Beliau berkata demikian ketika bercakap kepada pemberita selepas merasmikan seminar skim pinjaman perumahan kerajaan Anjuran Persatuan Pemaju Perumahan Malaysia di Ibu Negara pagi tadi. Bagaimanapun, Tan Sri Zain mengakui ada beberapa kelemahan dalam bahagian itu seperti yang disebut dalam laporan berkenaan. Antara kelemahan itu ialah kelengkapan memungut dan meluluskan pinjaman. Tan Sri Zain mengalung-alungkan siasatan BPR itu tetapi tidak tahu siapa yang membuat laporan mengenai bahagian itu. Beliau juga berkata Kementerian Keuangan menghantar laporan kepada jemaah menteri mengenai peraturan mesin slot yang dikendalikan oleh pengusaha klub. Peraturan itu akan dilaksanakan berperingkat-peringkat jika diluluskan. Dalam ucapannya sebelum ini, Tan Sri Zain berkata setiap tahun bahagian pinjaman perumahan kerajaan membiayai kira-kira 33,000 unit rumah pada harga 1.2 ribu juta ringgit. Beliau berkata sehingga akhir tahun lalu tunggakan pinjaman itu ialah 9,000 juta ringgit. Sejak skim pinjaman itu dilancarkan pada tahun 1970, kementerian membiayai 250,000 unit rumah bernilai lebih 12,000 juta ringgit. 150 peserta daripada persatuan pengguna, perumahan, sektor awam dan orang perseorangan menghadiri seminar sehari ini. 11 hospital daerah yang menggunakan konsep nukleus akan dibina mulai tahun depan. Menteri Kerja Raya Datuk S. Sami Velu berkata hospital itu akan dibina dengan bantuan keuangan 60 juta ringgit dari Kerajaan Britain.
Menurut Datuk Sami Velu, konsep itu dipilih kerana ia menyediakan pelbagai keperluan, memudahkan kerja-kerja melengkapinya dengan peralatan serta rancangan pembesaran. Datuk Sami Velu berkata kerajaan sudah melantik 2 syarikat untuk mengendalikan kerja-kerja pembinaan hospital berkenaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan persidangan pentadbiran kontrak di Ibu Negara pagi tadi. Syarikat itu menurutnya ialah Jones Lang dan Yeo Tiong Lei Sdn Bhd. Hospital itu katanya akan dibina di Segamat, Sungai Siput, Cameron Highlands dan Port Dickson. Datuk Sami Velu berkata reka bentuk hospital itu adalah seperti hospital di Maidstone, England dan beberapa tempat lagi di Great Britain. Datuk Sami Velu juga mengumumkan sebuah terminal untuk penerbangan dalam negara akan dibina di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Terminal bernilai 100 juta ringgit itu katanya dapat membantras kegiatan penyeludupan dan juga menyelesaikan masalah kesesakan di terminal yang sekarang ini menampung penerbangan dalam negeri dan antarabangsa. Beliau berkata kerajaan sedar adanya perbuatan menyeludup barangan tidak bercukai yang dilakukan oleh penumpang penerbangan dalam negeri. Dengan pengasingan terminal katanya, perbuatan menyeludup itu dapat dicegah. Seorang lelaki berusia 28 tahun dilaporkan hilang di Bukit Berhampiran Empangan, Hulu Klang, Selangor sejak pukul 9 pagi kemarin. Hazlan Hashim dipercayai sesat ketika mendaki bukit itu bersama 7 rakannya. Hazlan dan 7 rakannya merancang mendaki bukit ini pagi kemarin. Setelah Hazlan tidak muncul pada pukul 7 pagi, rakannya yang lain terus mendaki. Ketika mendaki, 2 rakannya yang berhenti di tengah jalan menemui Hazlan yang baru tiba. Hazlan terus mendaki seorang diri untuk bersama 5 lagi rakannya yang berada di atas bukit. Dalam waktu pukul 9.25 atau 9.30 pagi. Jadi saya memberitahu sahabat saya ni, Azlan ni, bahawa adalah lebih baik beliau tinggal saja bersama kami sebab sahabat yang lain telah berlepas selama 10 minit perjalanan. Tetapi beliau merasakan beliau boleh meneruskan perjalanan dan terus beliau maknanya meninggalkan kami lah. Dan kami pun berkeyakinan bahawa beliau boleh meneruskan perjalanan beliau disebabkan laluan untuk mendaki ini telah sedia ada. Dan di situlah makna perpisahan kami dengan saudara Azlan ni. Usaha mencari dijalankan sejak pukul 11 malam semalam. Menurut Timbalan Ketua Balai Polis Taman Melawati, Kopral Hadi Pidus, usaha diteruskan pukul 8.30 pagi tadi dengan bantuan unit anjing pengesan dan 40 anggota polis hutan. Menurutnya lagi, usaha mencari diteruskan hingga Hazlan ditemui. Hazlan yang sudah berkahwin tinggal di Kampung Selayang Pandang, Selangor. Laporan saham. Harga-harga saham jatuh pada keseluruhannya di Bursa Saham Kuala Lumpur atau BSKL. Ini kerana pembeli-pembeli menguasai dagangan dalam pasaran yang dipengaruhi oleh kejatuhan teruk di Wall Street Jumaat lalu dan harga tutup yang lebih lemah di Tokyo hari ini. Indeks komposit BSKL jatuh 4.80 mata kepada 401.00 dan indeks perusahaan lega 4.89 mata kepada 837.54. Berikut 10 saham paling cergas hari ini. Sukan bersama Ras Adi Baratzi. Terima kasih, Eza. Salam bahagia saudara dan berjumpa lagi kita malam ini dalam Berita Sukan. Saya mulakan dengan bola sepak. 20 pemain dipilih mewakili negara dalam perlawanan persahabatan di Qatar dan Oman bermula Jumaat ini. Ketika mengumumkan pemain-pemain itu, penolong jurulatih Ahmad Syafi'i berkata pemilihan mereka berdasarkan kepada kecemerlangan masing-masing semasa menjalani latihan pusat. 20 pemain yang dipilih menyarung jersey kebangsaan itu ialah penjaga gol Azmi Mahmud, Yap Kam Chun, pertahanan Lee Kin Hong, Chow Siu Yai, Serbege Singh, Salim Mahmud, Naina Muhammad Ismail, K. Gunalan, S. Silva Raju. Midfield Ahmad Yusof, Azizul Abu Hanifah, Lim Tiong Kim, Radhi Maddin, Mubin Mokhtar, Muhammad Anif Idris, Chan Kiat Sui. Serangan Rahim Abdullah,
Dollah Saleh, Zainal Abidin Hassan dan P. Ravindran. Nurul Ahmad Syafi'i, penyerang Kuala Lumpur Si Kim Seng yang masih mengalami kecederaan, diletakkan dalam senarai perhatian. Nasib King Seng bergantung kepada laporan perubatan. Mengenai pelatih yang digugurkan termasuk Subadrun Aziz, Ong Yu Tiang, K. Ravichandran dan Tang Siu Seng, beliau berkata prestasi mereka menurun ketika menjalani latihan. Bagaimanapun katanya, mereka bukanlah diketepikan terus dan akan dipanggil semula jika mampu menunjukkan prestasi yang dikehendaki. Mereka akan mengadakan 5 perlawanan di Qatar dan Oman sebagai persiapan menghadapi pusingan kelayakan Piala Dunia Mei ini. Sementara itu, jurulatih Trevor Hartley pula berkata, beliau akan mengumumkan senarai 22 pemain pusingan kelayakan Piala Dunia sekembalinya dari Qatar nanti. Jagoh olahraga Kenya John Ngugi membuktikan keunggulannya dengan menjuarai kejohanan merentas desa dunia di Norway. Dalam bahagian wanita pula, Annette Sargent dari Perancis muncul juara. Kejohanan merentas desa dunia berlangsung di Stavanger, Norway. Dalam bahagian wanita, pemenang ialah peserta Perancis Annette Sargent dengan catatan masa 22.27 minit. Kemenangan ini adalah yang kedua baginya selepas menjuarai kejohanan Warsaw pada tahun 1987. Tempat kedua dimenangi oleh Nadezhda Stepanova dari Soviet Union. Dia mencatat 22.34 minit. Manakala peserta Kanada, Lynne Williams di tempat ketiga dengan masa 22.41 minit. John Ngugi dari Kenya muncul juara untuk kali keempat mengalahkan peserta Britain Tim Hutching yang menduduki tempat kedua dan Wilfred Kiroshi tempat ketiga. Ngugi mencatat 39 minit 42 saat bagi perlumbaan 12 km ini. Tenis kejohanan Nabisco di California. Pilihan ketujuh Miloslav Mecher menumpaskan Yannick Noah, pemain pilihan ke-12 dalam perlawanan akhir. Dengan kemenangan ini, Mecher mendapat $700,500. Miloslav Mecher dari Czechoslovakia memakai topi sukar menumpaskan pemain Prancis Yannick Noah. Dia kalah pada set pertama dan kedua. Dia menang dengan kedudukan 3-6, 2-6, 6-1, 6-2, 6-3. Yannick Noah yang sebelum ini mengalami kecederaan dengan mudah mengatasi set pertama dan kedua. Mecher pula bermain agresif ketika Noah semakin letih, memenangi set ketiga dan keempat, seterusnya memenangi perlawanan ini. Mecher, pemain pilihan ke-12 dunia, tewas dalam 6 kejohanan sebelum ini setelah menjadi pemain utama pada tahun 1987. Look at that. That's the one that'll do it for him. And an excited move from Miller. Disagree. It's tough to keep coming up with those shots all the time. Tennis players bill it too. Yeah, he got it. Unbelievable angle. Kejohanan luncur salji terbang di Czechoslovakia. Ole Gunnar Figesel dari Finland menjuarai kejohanan yang mencabar ini. Beberapa kemalangan dilaporkan berlaku sewaktu kejohanan ini berlangsung. Istok Melin dari Yugoslavia kurang bernasib baik apabila dia terjatuh. Istok bagaimanapun tidak cedera.
Mike Holland dari Amerika Syarikat menduduki tempat kedua dengan mencatat 176, 158 dan 153 mata. Holland berjaya memungut mata keseluruhan 355.20. Peserta Finland, Ole Gunnar Fijalsto, muncul juara dengan memungut 356.109 mata setelah mencatat 178, 159 dan 129 meter. Sementara Jan Boklov dari Sweden menduduki tempat ketiga. Dengan itu, sekian saja berita sukan untuk berita 8 malam hari ini, dan sebelum berpisah, saya kembalikan saudara kepada Rosli dan Eza. Silakan. Terima kasih Adibah, dan terima kasih juga kepada saudara kerana bersama kami malam ini menerusi berita TV3. Seperti biasa, berita akhir akan kudara pada pukul 11.30 malam nanti. Selamat menonton. Dan diucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat malam.